Malaysia ada 34 juta penduduk, Indonesia pula ada 280 juta penduduk. Tapi tahun 2025, Malaysia catatkan jualan kereta 820,000 jualan. Kalau kita compare Indonesia pula 833,000 jualan. Beza dia sikit saja. Dan sampaikan Menteri Industri Indonesia Agus Gumiwang pun sendiri pernah abang, benda ni adalah satu alarm bagi Indonesia. Sebab walaupun Indonesia ada ekonomi yang lagi besar daripada Malaysia, tapi jualan kereta dia pun sama dengan Malaysia. So kenapa? Jawapan dia satu saja. Disebabkan oleh kuasa membeli Malaysia ni sangat-sangat besar compare dengan Indonesia. Walaupun Indonesia ni ekonomi dia besar, tapi GDP per kapita dia tak setinggi Malaysia. Tahun 2025 kita boleh nampak GDP per kapita Malaysia ni adalah 13,000 USD. GDP per kapita ni apa dia? Income average orang Malaysia ni dianggarkan 13,000 setahun. Kalau kita compare dengan Indonesia, income mereka per penduduk adalah rata ada 5,000 USD. So dekat sini kita nak nampak 2.5 kali ganda lagi rendah. Malaysia pula ada pasaran pekerjaan yang sangat-sangat bagus. So bila pasaran pekerjaan bagus, gaji lagi tinggi. So consumption Malaysia ni sebenarnya 61% from GDP. Maknanya kita membeli itu tinggi. Ditambah pula Malaysia ada brand kereta sendiri macam Proton dengan Produk. Kita mampu milik, itu menunjukkan kita punya industri otomotif tu sangat kuat. Kita banyak buat manufacturing sini. Indonesia pula tengah lawan masalah yang berbeza. Middle class mereka susut hampir 10 juta dalam masa 5 tahun. So itu menunjukkan bahawa bila middle class hang susut, purchasing power hang makin lemah. Dan kat situ kita boleh nampak make sense yang jualan kereta mereka pun sama level dengan Malaysia. Benda ni menunjukkan satu perkara yang penting. Walaupun Indonesia banyak populasi, tapi Malaysia menang sebabkan oleh wallet kita lagi power.